Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya lagi untuk siri podcast Santo Profesor Majlis Profesor Universiti Utara Malaysia. Selamat menonton bersama kami. Saya Profesor Dr. Nur Hafizah Yusof, Profesor dalam bidang komunikasi di Pusat Pengajian Teknologi Multimedia dan Komunikasi. Dan tajuk yang kita akan bawa pada hari ini ialah dadah dan kesan dadah terhadap ekonomi. Sangat menarik. Dan untuk itu, kita membawakan seorang pakar ekonomi yang tak asing lagi dalam bidang ini iaitu Dr. Jamal Ali, mantan profesor dalam bidang ekonomi, mantan profesor dalam bidang ekonomi di Universiti Utara Malaysia, dan beliau akan membicarakan tentang isu ini. Dan yang menariknya, beliau akan melihat dari perspektif what kita katakan sebagai perspektif teori behavioral economist, di mana menggunakan kombinasi teori ekonomi dan teori gelagat manusia. Menarik kan? Sebab selalunya kita melihat ekonomi dari perspektif teori. Ini daripada perspektif gelagat manusia. Beliau telah melakukan kajian tentang perkara ini. Contohnya, kajian pematuhan nelayan kepada peraturan perikanan dan pematuhan penanam padi terhadap penggunaan racun serangga dan kedudukan sosioekonomi penanam padi di kawasan lapang padi. Jadi untuk mulakan bicara pada hari ini, khabar Prof? Sihat Prof ini? Alhamdulillah. Kita akan bertanya kepada Prof. Pada pandangan Prof, kenapa perlu behavioral economics dan tidak kepada teori ekonomi semata-mata? Silakan Prof. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Dr. Nur Hafizah. Bila membincangkan behavioral economics ini, actually kita dapati bahawa penyelesaian banyak masalah berkaitan dengan isu-isu seperti penagihan dadah dan sebagainya, ataupun isu-isu yang Prof sebutkan tadi. Contohnya ialah berkaitan dengan kepatuhan kepada peraturan. Kita dapati bahawa tidak semestinya denda ataupun penalti yang dikenakan dan juga bilangan penyiasatan yang dibuat dapat menurunkan misalnya kejadian-kejadian melanggar peraturan tersebut. Tetapi juga dia banyak dipengaruhi juga oleh faktor-faktor, contohnya ialah dari segi moral development, pembangunan moral individu tersebut, dan juga pengaruh social influence, masyarakat misalnya. Contohnya dalam kajian saya berkaitan dengan kepatuhan terhadap penggunaan racun misalnya. Kita dapati bahawa petani itu akan mematuhi peraturan sekiranya komuniti di tempat dia tinggal itu semuanya majoritinya mematuhi peraturan. Walaupun dendanya kecil. Tetapi bila kita dapati bahawa jika komuniti itu misalnya banyak yang melanggar peraturan, mereka pun akan turut serta mengikuti gelagat rakan-rakan mereka di sektor pertanian tersebut melanggar peraturan. Walaupun mungkin kerajaan mendapati bahawa pelanggaran peraturan tinggi, dia menaikkan denda. Tetapi denda itu bukan penyelesaian kepada masalah tersebut. Okay, jadi kajian-kajian malahan ada yang dah menang Nobel laureate, for example, macam Becker, for example, Ostrom, dia menggunakan teori gelagat pengguna ini, behavioral economy, dalam menyelesaikan isu-isu kepatuhan peraturan dan isu-isu berkaitan dengan ekonomi dan masyarakat. Maksudnya Prof, kalau tadi Prof kata pemenang Nobel laureate tu, adakah bermaksud mereka melihat juga di konteks community? Ya, dia kebanyakannya ialah isu-isu yang berkaitan dengan pematuhan dibuat oleh komuniti. Ya, di mana sasaran peraturan-peraturan yang dibuat itu ialah agar komuniti itu mematuhi peraturan. Menarik tu Prof. Pada topik kita pada hari ini, bolehkah Prof ceritakan sedikit tentang apa itu sebenarnya dadah
dan jenis dadah yang biasa dihadapi ataupun biasa terdapat di Malaysia ini? Dadah ni ialah satu bahan yang dibuat daripada tumbuhan dan juga daripada sintetik, ya. Iaitu daripada kombinasi bahan-bahan kimia tertentu. Dan kita dapati isu dadah ini ada beberapa jenis. Okay? Ada dadah yang popular dahulunya ialah seperti heroin misalnya. Yang mana penggunanya menggunakan suntikan jarum. Okay? Dan kita dapati boleh mengenal pasti mereka yang ketagih heroin ini melalui suntikan-suntikan dan keadaan fizikalnya yang tidak kemas dan sebagainya. Tetapi pada masa kini, lebih daripada 60 ke 70% daripada dadah yang digunakan ialah jenis seperti pil atau serbuk yang mana orang yang menggunakannya itu nampak kemas. Dan digunakan di kelab-kelab malam, kadang-kadang malahan komuniti pun juga gunakannya, masyarakat gunakannya, dan di pusat-pusat hiburan juga. Okay? Atau bila ada masalah misalnya, dia gunakan dadah tersebut. Contohnya metatamin. Dan yang ketiganya ialah ganja. Okay? Ganja ni di Malaysia tidak begitu banyak, tetapi ia menjadi isu kerana di Thailand, misalnya jiran kepada kita di Kedah ini, dah menghalalkan penggunaan dadah, membolehkan masyarakat menggunakan dadah secara bebas. Tetapi di Malaysia tidak dibenarkan. Cuma isunya ialah bila kita berada di kawasan sempadan, penduduk tempatan boleh pergi ke Thailand untuk mengambil dadah tersebut dan balik ke Malaysia. Dan bila banyak kali digunakan, dia jadi ketagih. Okey. Dan yang keempat ialah ketum. Yang ni di Perlis dan di Kedah sangat popular kerana boleh ditanam. Kita Perlis dan Kedah ni di kawasan pertanian. Di belakang rumah pun kita boleh tanam daun ketum ini. Okay? Dan pada asalnya untuk tujuan perubatan. Tetapi dengan skill-skill tertentu, ditambahnya minuman-minuman tertentu, ditambahnya ubat tertentu misalnya, dia menjadi lebih, dikatakan lebih memberi kesan yang buruk lah kepada pengguna tersebut. Jadi secara umumnya yang banyak digunakan pada masa kini ialah metatamin, keduanya heroin, ketiganya ganja dan keempatnya ialah daun ketum. Jadi memang tahu tentang jenis dadah ni lah. Saya rasa memang kita kata selalunya bila kita cakapkan dadah ni, dia memang benda yang musuh satu negara lah kan. Jadi dari segi itu kan, apa sebenarnya permasalahan dadah yang sebenarnya di Malaysia ini? Isunya ialah penyalahgunaan dadah lah. Kita tahu jika tiada dadah, misalnya ubatan-ubatan yang kita gunakan itu banyak mengandungi dadah. Okay? Begitu juga misalnya kalau doktor merawat kita misalnya, kalau kita ada penyakit-penyakit tertentu misalnya, dia menggunakan dadah, okay? Untuk menyebabkan kita tidur misalnya, setempoh dia buat rawatan. Contohnya macam kita nak tengok endoskopi, okay? Dia suntik kita dan kita tidur, tak tahu kita tengok dia tepuk balik, sudah habis rawatan. Jadi yang ni untuk tujuan rawatan. Yang ketiganya ialah kita tengok juga pesakit-pesakit dipanggil sakit jiwa lah. Mental pakar-pakar sakit jiwa ni dia menggunakan juga dadah untuk yang mana orang yang mengalami masalah sakit jiwa ni mungkin dia ada masalah tidak selesa, cepat marah, jiwa tak tenteram dan sebagainya, dan dalam bahasa yang mudah dikatakan sel-sel gembiranya hilang. Jadi dengan menggunakan dadah-dadah yang tertentu, yang mana pakar ni saja tahu dari segi kuantiti, jenis dan berapa kerap nak digunakan, dia dapat mengurangkan masalah dari segi tekanan jiwa orang pesakit tersebut. Tetapi yang ni adalah suatu yang dibenarkan, dan kita tak boleh dapat ubatan-ubatan yang diberi oleh pakar sakit jiwa ni di farmasi dan sebagainya. Cuma boleh dapat daripada
pakar itu saja. Jadi yang ni adalah dadah yang digunakan. Yang salahnya ialah mereka yang mengambil dadah ni pada permulaannya mungkin atas tujuan untuk pelajaran misalnya. Boleh jadi dia lebih lama dapat belajar. Berkekuatan dia lah. Ya, betul dia bekerja sebagai nelayan misalnya. Dia nak bekerja di laut, ketahanan, boring dan sebagainya. Dia gunakan dadah tertentu supaya dia tahan bekerja di laut. Atau bekerja di tempat-tempat yang tertentu lah di industri pembinaan. Atau yang di mana dia gunakan itu suka-suka untuk semasa berkawan misalnya atau semasa berhibur. Bersantai, maksudnya pergi minum-minum. Kadang-kadang kita dapati bila kita tanya orang yang pergi tempat pusat hiburan, kenapa you gunakan dadah tertentu ni? Dia kata bila dia dengar muzik tu, dia kata macam doom dia seronok. Dia jadi kau. Oh. Ya. Jadi kita tak tahulah. Yalah, itu ini orang yang pernah menggunakannya lah. Melalui orang yang menceritakan tu. Kalau kita guna jadi ketagih bahaya pula kan. Jadi kita tak galakkan, kita maksudnya bukan kita nak galakkan. Tapi yang ni persoalan Prof tadi ialah berkaitan dengan penyalahgunaan dadah. Maksudnya tujuan-tujuan selain daripada untuk tujuan perubatan dan untuk rawatan yang saya sebutkan itulah. Yang ni jadi panggil sebagai penyalahgunaan dadah. Jadi macam mana Prof melihat dari segi hubungan dadah dan juga kos ekonomi? Sebab ini adalah bidang Prof kan. Jadi mungkin orang lain cakap tentang dadah dan mungkin aspek psikologi. Macam Prof, ekonomi. Okey. Bila kita sebut berkaitan dengan ekonomi ni, kita kena fikir bila kita nak mementeras penyalahgunaan dadah, dia melibatkan beberapa agensi lah. Contohnya seperti agensi anti dadah kebangsaan, polis, kemudiannya Kementerian Kesihatan, okey. Dan bila katakanlah agensi anti dadah kebangsaan dia nak mengesan penggunaan dadah itu kena ada ujian tertentu. Ya, betul. Sama ada melalui ujian yang kencing biasanya lah, atau ujian darah. Jadi ini melibatkan kos. Okey, bukan dapat secara percuma. Ada bahan kimia tertentu yang digunakan. Lepas itu, begitu juga dengan polis. Dia pergi buat serbuan ke kelab-kelab malam, melibatkan kos. Contohnya kos kenderaan polis tersebut. Alat yang digunakan untuk menguji sama ada dia terlibat dengan dadah atau tidak. Begitu juga dengan Kementerian Kesihatan. Bila orang yang terlibat dengan dadah ni, kadang-kadang dia dah ketagih akan menimbulkan penyakit tertentu. Contohnya macam HIV misalnya, AIDS, ataupun TB, batuk kering. Batuk kering juga. Macam kita nak pergi ke luar negara, selalunya kalau UK kita ada buat ujian batuk kering. Batuk kering, TB, betul. Pasal kenapa kena buat ujian tu? Pasal dia berjangkit lah. Okay? Jadi penyakit-penyakit yang berjangkit ni, begitu juga dengan hepatitis B dan C. Jadi penyakit-penyakit berjangkit ni bila nak dirawat kepada penagih dadah melibatkan kos. Okay? Dan akhir sekali ialah institusi kehakiman. Begitu juga. Dan juga kadang-kadang penyalahgunaan dadah ni dia akan melibatkan jenayah-jenayah yang dilakukan oleh penagih dadah ini. Betul. Di mana mereka nak dapatkan wang. Selalunya dia dapati secara tidak sah lah. Okay? Mencuri pickpocket dan sebagainya. Jadi dari segi ekonomi kita nak tengok berapakah apakah yang ditanggung oleh institusi yang saya sebutkan seperti AADK, Poli Diraja Malaysia, pihak Kementerian Kesihatan, dan ada juga kos rawatan. Ya, betul. Okay? Contohnya penagih dadah itu ditahan misalnya untuk dipulihkan. Okay? Cuma Prof, bila kita sebut begitu, ada masyarakat yang mengatakan bahawa kenapa kita habiskan duit yang banyak untuk merawat. Betul, Prof. Ya. Katakanlah dalam pengiraan kajian kami mendapati bahawa setahun lebih kurang dalam tahun yang kami buat kajian 2019 itu lebih daripada 900 juta ringgit. Kita laburkan. Dia laburkan untuk kos ini. Untuk rawatan, penguasaan
pemulihan itu kan. Dia kata dia ada opportunity cost lah, kos melepas. Kos melepas. Duit yang itu boleh digunakan untuk bina sekolah. Ya, betul. Okay. Buat peluang-peluang pekerjaan kepada ambil kerjaan yang lebih ramai. Tapi digunakan untuk tujuan penguasaan tadi, tujuan pemulihan dan tujuan untuk rawatan. Jadi yang ni yang timbulnya persoalan. Kenapa jadi begitu kan? Tapi bila mereka yang memahami isu dadah, iaitu jika tak dikawal, dia menjadi satu isu yang lebih merebak, jumlah pesakit yang lebih ramai, jumlah penagih yang ramai kerana bilangan penagih yang ramai tadi, dan ini akan membawa kepada bebanan ekonomi yang lebih besar kepada negara. Betul. Jadi dengan adanya penguasaan, dengan adanya pemulihan yang diusahakan, boleh dapat mengurangkan kos yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan. Jadi mungkin kalau Puan nak cerita sikit tentang apa kata sebagai kos langsung dan kos tidak langsung tu, sebab bidang ekonomi ni dia ada dia punya terma-terma kan Prof? Dari segi ni macam mana Prof? Bila sebut kos langsung ni, contohnya ialah kos penguasaan tadi lah. Macam gaji polis, gaji pegawai AADK, kemudiannya kita ada lebih kurang, tak silap saya, ada dulu lebih kurang 30 pusat pusat rawatan, pemulihan, dipanggil PUSPEN. PUSPEN, pusat pemulihan narkotik. PUSPEN, pusat pemulihan narkotik. Jadi sekarang ini lebih kurang dalam 4 ke 5 ribu keseluruhan di Malaysia ni. Dalam 30, dalam satu tempat tu boleh mengisi seramai lebih kurang 200 orang. Mereka ni biasanya ditahan selama 2 tahun lah. 2 tahun lah. Minimum 2 tahun. Ke maksimum 2 tahun? Maksimum 2 tahun. Maksimum 2 tahun, okey. Lepas itu, selepas dikeluarkan, mereka keluar, dan di situ adalah latihan-latihan yang diberikan. Ya, betul. Dan sekarang ini diberi latihan-latihan tertentu seperti berkawat. Kita beri disiplin. Saya biasa tanya kepada pegawai AADK ni, you all ni tangkap penagih dadah yang dah menagih dadah. Bila kita tahan di dalam pusat tersebut, adakah diberikan dadah? Maksudnya jumlah dadah tu katakanlah dia katakan dia ambil heroin katakan berapa straw satu hari, kita kurangkan di sikit. Kita tak, masa proses detoksasi itu dia lepaskan dalam satu bilik, tak ada dadah diberikan. Kau menjeritlah di situ. Okey, jadi akhirnya boleh pulih. Boleh. Dia hilang dia punya ketagihan itu. Tapi pada peringkat permulaan tu memang teruk lah. Mencabar. Lepas itu lama kelamaan dia diberi disiplin pula. Contohnya kawat misalnya, saya dapati berkawat. Kemudian saya pergi melawat biliknya, nampak macam kem tedera lah. Katilnya kemas dan sebagainya. Maksudnya di sini apa yang nak ditunjukkan ialah disiplin kepada penagih itu boleh mengubah dia punya attitude dia. Hopefully dia punya dia punya jati jiwa tu ada. Dan dia tak, bila dia keluar besok tidak jadi penagih. Jadi maksudnya dia boleh pulih dengan cara tanpa berikan kepada dia, kita katakan dos tu lah, dos yang sepatutnya yang kita katakan yang dia ada sebelum ini. Yang keduanya, sebenarnya kita juga agak dapat memuji lah AADK ni. Dia ada inisiatif menjemput pensyarah-pensyarah daripada universiti untuk diberi grant untuk membuat pendidikan berkaitan dengan dadah. Misalnya kajian-kajian selain daripada yang saya buat ni berkaitan ekonomi dadah, kita juga dari segi penerimaan masyarakat kepada penagih. Penerimaan majikan kepada bekas penagih misalnya. Kemudian faktor-faktor kesan, misalnya kempen-kempen jalankan untuk mencegah terlibat dengan dadah di peringkat sekolah. Dan daripada kajian-kajian itu dibentangkan, kemudiannya diterbitkan dalam jurnal.
Dan usaha ini adalah satu usaha yang berterusan. Dan jika kita penyidik-penyidik yang lihat hasil-hasil kajian tersebut kerana diterbitkan dalam jurnal, kita boleh tengok dalam homepage AADK ni lah. Memang ada dia punya collection dia lah. punya maklumat penyidikan yang biasa dibuat oleh AADK. Yang ini penting supaya satu ialah penyidikan itu diketahui umum. Ya, betul. Dan keduanya ialah masyarakat boleh mengetahui apakah isu-isu yang berkaitan dengan dadah ini yang dah dikaji oleh pihak AADK dan kita boleh gunakan maklumat tersebut. Contohnya, kenapa penagih menagih semula selepas dia keluar. Jadi satu isu jugalah. Betul. Lebih kurang 30% daripada penagih, walaupun kita beri disiplin yang kuat, walaupun dia sedar masuk ke pusat pemulihan tu selepas 2 tahun, lepas tu keluar pula ada lagi pemulihan di di luar daripada pusat pemulihan tersebut, dia kena buat ujian air kencing setiap 2 minggu sekali dan sebagainya, akhirnya jadi terlibat dengan dadah semula. Ada lebih kurang 30%. Jadi kalau macam tu, macam mana Prof selalunya pendekatan yang diambil? Jadi yang tu yang AADK dia cuba nak memahami kenapa terjadi sedemikian. Okey. Di antara faktor yang didapati ialah satu ialah pekerjaan. Bajikan biasanya bila dikatakan keluar daripada AADK ni, kita dikatakan apa? Dari segi bersikap negatif lah terhadap dari segi dijangkakan perspektif dia ialah kebolehan bekerja misalnya. Betul. Disiplin dan sebagainya. Yang keduanya ialah dari segi keluarga. Okey. Penerimaan keluarga bagaimana? Orang yang biasa bersalah, biasa menjadi penagih ini, bila dia balik, dia agak sensitif kalau dia kata itu bekas penagih tu. Abang ni kalau hilang barang, dia lah tu yang ambil. Kan? Jadi yang ni di antara isu-isu yang di mana AADK cuba atasi dengan bukan sahaja diberi kesedaran kepada penagih, tetapi juga kepada keluarga penagih. Apa yang patut dibuat apabila penagih ini berada di kalangan keluarga mereka. Di kalangan masyarakat lah. Betul macam Prof kata. Dia tak boleh kepada keluarga saja. Kita mungkin juga melibatkan masyarakat. Masyarakat kena terima dan tidak memandang serong kepada ini. Dan kepada majikan jugalah. Untuk majikan ini, kita juga ada beri latihan kepada mereka. AADK ada beri latihan. Contohnya ada pusat latihan tertentu yang katakanlah dia pandai bertukang misalnya. Menyusun bata misalnya. Ataupun kerja-kerja buat perabot diberi latihan mengikut minat. Yang ini adalah sesuatu yang positif lah. Dan yang keduanya ialah kerjasama dengan majikan yang dah biasa mengambil penagih dadah. Yang percaya. Ini di antara yang dibuat. Okey, itu dari segi AADK. Begitu juga dengan polis. Polis dari segi perbelanjaannya tu ya banyaklah. Dari kelab malam macam serbuan. Serbuan dan sebagainya. Cuma itulah kadang-kadang kita pun nampak semua tercantik. Tetapi bila kita tengok ada juga polis yang terlibat dengan yang ni sesuatu yang perlu dia ambil perhatian juga oleh biasalah itu. Mungkin ada kelonggaran tertentu yang kita perlu ambil perhatian. Yang ni di mana-mana institusi pun. Kalau kita tak kawal, akan ada lah. Yang tu kita kena mungkin kita katakan perlu ada pemeriksaan ataupun tata kelola yang baik lah. Supaya mereka yang terlibat tu, kalau kita katakan perlu dilihat dengan cara yang disiplin lah. Itu kita perlu lihat. Yang tu pun melibatkan apa dia panggil social influence. Macam katakanlah di balai polis tu ke ataupun immigration. Dia yang mana dia terbiasa JC yang berkuat penguasaan ni, kalau dia punya social influence dia, kita baik. Tapi rakan-rakan kita dah terlibat dengan yang tu kan. You nak duduk di dalam kan, nak duduk di luar.
Ini boleh dikaji lah. Ya, betul. Ya, mungkin Satu dia beri pihak immigration ke pihak ni polis pun beri grant kepada ya, persoalan ni syarahkan bertengok kajian. kenapa bila kita kenapa jadi macam tu? bila kita menjadi penguasa, kita terlibat dengan pelbagai kes, kita pun mungkin kadang-kadang dipengaruhi lah oleh suasana masyarakat. Itulah masyarakat yang kita kaji tu kan, masyarakat yang kita bersama-sama berkhidmat tu lah. Jadi satu lagi Prof, saya nak sentuh juga ialah moral development ni, pembangunan moral. Okay. Kita dapati bahawa di peringkat ada beberapa kajian berkaitan dengan kos dadah ni. Macam disebutkan oleh banyak pihak, moral development ni kena daripada awal lagi. Kerana bila contohnya ialah bagaimana dia terlibat dengan dadah, mungkin daripada peringkat awalnya ialah merokok. Okey, betul. Kemudian daripada peringkat awalnya dia terlibat dengan komuniti yang tidak begitu sihat. Misalnya terlibat dengan jenis-jenis kecil pada peringkat awal. Pendidikan misalnya, keluarga terbiar dan sebagainya. Jadi kerajaan kena buat sasaran kepada kumpulan yang kita panggil sebagai program pencegahan sebelum terlibat. Kepada masyarakat ataupun kita panggil kepada komuniti yang kita nampak berisiko lah. Ya, berisiko. Jadi sangat diperlukan. Kerana bila dia dah terlibat macam saya katakan tadi, kos dia agak tinggi ya. Bila susah dah. Nak dipulihkan. 1/3, lebih kurang 1/3 akan terlibat balik. Jadi bila terlibat memang agak agak terlambat. Betul. Okay. So Prof, saya rasa kita banyak belajar tentang apa itu sebenarnya dadah dan kesan terhadap ekonomi. Sebab dadah dan kesan terhadap ekonomi ni benda yang bagi saya lah benda yang agak baru, sebab dia selalunya kita cakap dadah ni pada perspektif yang berbeza-beza. Dan benda yang tadi Prof terangkan tentang behavioral economy, tentang jenis dadah, tentang pendekatan yang diambil, kesan langsung, kesan tak langsung, dan juga dari segi sebenarnya kata-kata adalah sebenarnya prevention is better than cure. Kalau kita boleh bermula pada awal, kita melihat benda itu bermula, mungkin contohnya dari segi simptom merokok. Jadi mungkin pihak-pihak berkuasa mungkin boleh melihat apa yang kita boleh tangani daripada awal. Penting kan Prof, intervensi awal. Ya, yang itu mungkin merupakan benda kita boleh ambil daripada di sini. Dan bersama-sama kita menanganilah isu ni secara bersama. Sebab kita ni masyarakat Malaysia, selalunya kita ni akan ikut apa yang majoriti buat. Jadi kalau majoriti kebanyakannya baik, insyaAllah kita pun akan baik. Dengan itu kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof Jamal Ali yang sudah hadir bersama kami untuk sesi podcast kali ini. Dan terima kasih juga kepada Unifilm dan juga UUM Today atas kolaborasi yang sangat utuh selama ini. Dan dengan itu, sekian untuk sesi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.